إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kemarin kita dah baca tentang bacaan ketika nak tidur. Hari ini kita baca yang ringkas, riwayat yang ringkas yang saya sebut kemarin, iaitu riwayat Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma qini 'adzabaka يوم استبعث عبادك 3 مرات. Diriwayatkan daripada Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak tidur,
Baginda meletakkan tangan baginda yang sebelah kanan di bawah pipi. Jadi tak pipi kanan atas tapak tangan kanan. Kita tidak miring sebelah kanan. Pipi kita yang kanan tu tak di tapak tangan sebelah kanan. Kemudian baginda membaca sebanyak 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, qini, peliharalah akan daku, azabaka, daripada siksamu, yawma tab'atsu ibadak, yauma, pada hari, tab'asu, engkau membangkitkan, ibadak, akan segala hambamu. Baca sebanyak 3 kali. Jadi kita tak tangan pipi kita di atas tapak tangan kanan sambil tidak menyiring sebelah kanan. Baca ulang 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Sunat kita baca 3 kali ulang. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Cuma dalam Sunan Tirmizi dia tak sebut 3 kali. Dalam Sunan Abi Daud dia sebut 3 kali. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Sayyiduna Al-Bara radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wada'a yadahu tahta khaddihi al-ayman. Adalah Nabi SAW bila nak tidur, baginda meletakkan tangan baginda yang kanan di bawah pipi baginda yang kanan, dan baginda membaca Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, Imam Nasa'i dalam Sunanil Kubra, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Ahmad dalam Sahih, Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, dan Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Banyak sangat ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita baca 3 kali. Semua kita akan mati, semua kita akan bangkit setelah mati. Maka tiap-tiap malam kita nak tidur, kita minta Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada siksanya pada hari kebangkitan di akhirat kelak. Jadi kita doa siap-siap di dunia ni supaya kita bangkit daripada kubur besok, pergi kepada mahsyar, pergi kepada alam akhirat dalam keadaan selamat daripada segala siksa. Jadi bacaan doa ni untuk kita perolehi nikmat setelah mati. Karena tiap-tiap malam kita nak tidur macam kita nak mati, dan tiap-tiap hari kita bangkit tidur macam kita bangkit daripada kubur. Kita boleh hidup balik lepas pada tidur. Maka kita disunatkan baca tiap-tiap malam doa yang ringkas ini, supaya doa ni kita minta, kita taruh siap-siap manfaat daripada doa ini, iaitu kita dijauhkan daripada siksa dan azab apabila kita dibangkitkan di akhirat kelak. Jadi kita tengok makna pun kita tahu dah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, qini, peliharalah akan daku, azabaka, daripada ditimpa siksa ataupun azab engkau, yauma, pada hari, tab'asu, engkau membangkitkan, engkau membangunkan,
ibadak akan segala hambamu. Jadi kita minta doa Allah untuk hari akhirat besok. Baca tiap-tiap malam di tempat tidur 3 kali. Doanya ringkas sahaja. Baik. Hari ini kita masuk pula hadis yang ke-8 dalam bab yakin dan tawakkul, riwayat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar." Aku telah melihat kepada kaki-kaki orang musyrikin ketika kami berada di dalam gua. Wahum ala ru'usina, mereka duduk atas kepala kami. Kami duduk dalam gua, duduk bawah. Kami nampak kaki mereka. Mereka duduk berdiri, badan mereka duduk atas pada gua. Lalu aku berkata, Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana. Wahai Rasulullah, jika salah seorang daripada mereka melihat di bawah kaki mereka, tunduk tengok, nescaya dia akan nampak kita berdua. Maka Nabi SAW bersabda, Ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Tidak engkau sangka, wahai Abu Bakar, terhadap 2 orang, melainkan Allah lah yang ketiga. Jadi tak usah duk takutlah, wahai Abu Bakar. Kau jangan sangka dalam gua ni kita 2 saja. Tapi yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada tawakal Nabi SAW. Kita berserah pada Allah, Allah ketiga. Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah, dia kata, bila Nabi SAW sebut Allah yang ketiga, maksudnya Allah akan tolong kita. Tolong sembunyikan, tolong bagi kita 2 ni tidak kelihatan kalau mereka tengok pun. Sebagaimana manusia tak boleh nampak Allah sekarang ini, di dunia ini. Allah berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak boleh dilihat oleh pandangan-pandangan mata. Sebaliknya Allah yang melihat pandangan-pandangan seseorang. Allah itu maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Jadi di dunia ni Allah tak bagi kita tengok dia. Kita boleh tengok dia insya-Allah dalam syurga. Di dunia dia tak bagi kita tengok dia, tapi dia nampak kita. Cuma kita boleh tahu kata wujudnya Allah dengan melihat kepada alam semesta. Melihat kepada wujudnya langit bumi, melihat kepada wujudnya gunung ganang, melihat kepada adanya pulau dan laut. Semua tu tak boleh jadi sendiri, mesti ada pencipta dia, kerana dia benda berjisim, berjirim. Tubuh badan kita pun Allah Ta'ala buat. Jadi tak boleh benda tu jadi sendiri. Maka kita tahu sebagaimana kita melihat kereta yang kita naik tak jadi sendiri, rumah yang kita diami tak jadi sendiri, baju yang kita pakai tak jadi sendiri, makanan yang kita makan tak jadi sendiri. Makanan yang kita makan dimasak oleh tukang masak. Rumah yang kita diami dibina oleh tukang rumah. Baju yang kita pakai dijahit oleh tukang jahit. Kereta yang kita naik dibuat oleh kilang kereta. Maka sebagaimana benda-benda yang ada di sekeliling kita ada orang buat. Buku yang kita pegang dicetak oleh kilang buku, dibuat. Maka sebegitu juga langit bumi, gunung ganang tak boleh jadi sendiri, melainkan ada tukang buat dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara kedua-duanya. Jadi Allah ni kita tak boleh nampak dia, tapi dia nampak kita. Kalau Allah Ta'ala tak boleh dilihat, maka Allah berkuasa untuk bagi kita berdua tidak akan dilihat oleh musyrikin Mekah, walaupun mereka tunduk tengok kita. Sebagaimana Nabi SAW keluar daripada rumah ketika berhijrah, 100% duduk keliling rumah baginda, tak boleh nampak baginda. Kerana Allah datangkan satu bantuan kepada Nabi SAW. Bantuan itu bukan tentera yang besar, bukan gajah yang besar, tapi bantuan itu nama mengantuk. Satu tentera Allah nama dia mengantuk, yang Allah buh di mata mereka. Ketika Nabi SAW nak keluar, semua 100% pemuda-pemuda yang sedang menghunus senjata, sedang pegang pedang, nak tikam Rasulullah. Kalau Rasulullah keluar, serentak semua nak terpa pergi tikam. 100% kena satu masalah dalam diri mereka, iaitu mengantuk. Sehingga mereka terlena. Nabi SAW tak keluar lagi, mereka lena dah. Nabi SAW ambil pasir, tabuk atas kepala mereka, tiap-tiap orang. Maka Nabi SAW keluar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum keluar, Nabi SAW baca ayat surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, dinding ataupun tembok, dan di belakang mereka penghalang. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mereka tak nampak kami. Mereka tidak nampak. Mereka tak nampak kan mereka lena. Jadi dalam peristiwa hijrah, sebelum sampai di gua, Nabi SAW sudah diselamatkan dalam rumah, di pintu rumah baginda. Ketika baginda keluar, semua 100% lena. Allah Ta'ala hantar satu tentera untuk mengalahkan mereka. Tentera itu nama mengantuk dan lena. Maka lena lah 100%. Rasulullah ambil pasir, tabuk atas kepala pun tak sedap. Bila Nabi SAW pergi jauh, ada orang habaq, terkah mereka. Nampak duduk tunggu apa sini, terkejut. Kami tunggu Muhammad keluar. Muhammad mana ada keluar dah, tadi tak keluar. Kami tengok tak nampak pun. Dia keluar, hampa semua lena. Dia buh pasir atas kepala hampa, pegang tengok. Semua pegang, ada pasir atas kepala mereka. Baru mereka sedar, mereka masuk dalam rumah, tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tidur atas tempat tidur Nabi SAW, yang selimut dengan selimut Nabi SAW. Jadi sewaktu nak keluar rumah, Allah telah tunjuk mereka tak nampak Rasulullah. Maka tak mustahil di gua juga mereka tak nampak kalau mereka tunjuk. Maka Rasulullah SAW dengan penuh tawakal yang tinggi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kau sangka kita berdua, tapi Allah lah yang ketiga. Ni ajak kepada kita yang mempelajari hadis baginda bahawasanya kalau seorang tu duduk dua orang, Allah yang ketiga. Kalau duduk seorang, malah Allah yang kedua. Kita duduk seorang-seorang kita dalam bilik, dalam gua, dalam laut, atas gunung, atas motor, dalam kereta. Jangan kita duduk seorang-seorang. Tak ada siapa tahu. Walaupun manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Supaya kita berhati-hati di dalam kata-kata kita, perbuatan kita, ingatan kita, lintasan hati kita, tulisan kita dan sebagainya. Supaya kita nak fikir pun, kita tak fikir yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Man raqaba Allah Ta'ala fi khawatirihi asamahu Allah Ta'ala fi jawarihihi. Siapa yang
meyakini Allah mengawasi dirinya, Allah memerhati segala, mengetahui segala yang terlintas di dalam benak pemikirannya, nescaya Allah akan menjaga anggotanya yang zahir daripada melakukan yang terlarang. Kalau kita boleh fikir hak baik, kita nak fikir hak jahat, kita takut Allah murka kat kita, maka dengan kita fikir hak baik, kita lintaskan dalam hati kita baik itu, akan mendorong tubuh badan kita berbuat baik. Mata kita melihat yang baik, telinga kita mendengar yang baik, mulut kita bercakap yang baik, tangan kita menulis yang baik, tangan kita melakukan perbuatan, kaki kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau dalam hati kita, hak kita fikir benda-benda baik, hak kita lintaskan dalam pemikiran kita lintasan yang baik. Kalau mai hak buruk kita sekat, kita tak bagi. Hari itu kita baca dah kenyataan dalam satu kitab, dalam kitab Risalah Mustarsyidin yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah. Dia kata pemikiran manusia ni seperti alat pengisar tepung. Alat pengisar tepung itu dia musin 24 jam. Jadi dia kerja dia pusin batu pengisar tu. Kita sebagai tuan kepada alat itulah yang nak bubuh apa di bawah batu yang sedang berkisar itu. Bubuh benda manfaat kan benda tak manfaat. Kalau kita bubuh gandum, dikisar jadi tepung gandum. Kita bubuh beras, dikisar jadi tepung beras. Kita bubuh jagung, dikisar jadi tepung jagung. Maka tepung jagung, tepung gandum, tepung beras boleh jadi manfaat. Tepung gandum buat roti canai, tepung beras buat cucuk ajar tepung beras. Baik, kalau kita tak buh gandum, kita tak buh beras, dia duk kisar juga. Kita buh pasir, kita buh tanah, kita buh ketui batu. Dia akan kisar jadi pasir yang berdebu. Dia akan kisar jadi tanah yang serbuk. Dia akan kisar jadi batu yang serbuk. Buat apa? Tak boleh buat apa. Maka orang yang bubuh gandum dalam alat pengisaran dia boleh buat cucuk tepung gandum. Orang yang bubuh ketui batu, pasir dengan tanah, lempang saja, kerana dia akan jadi serbuk tanah, serbuk pasir, serbuk batu. Pemikiran kita tu juga, kita fikir Quran, kita fikir hadis, kita fikir yang baik, maka akan melahirkan hasil yang baik, natijah yang baik. Kita jadi orang yang baik, tangan kaki kita buat baik, kelaku kita jadi baik. Kerana kita fikir benda-benda baik. Kalau fikir benda tak ada manfaat, bahkan mudarat, fikir yang dosa, yang buruk, maka anggota dia akan buat dosa. Jadi kita nak fikir apa, walaupun orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Siapa yang meyakini Allah tahu apa yang terlintas dalam khawatir, dalam pemikiran, dalam minda dia, dalam otak dia, dalam hati dia, dia jaga tak fikir yang Allah tak suka, maka lahir luaran dia, zahir dia akan melakukan perkara yang terpelihara daripada dosa dan salah. Man raqaba Allah Ta'ala fi khawatirihi asamahu Allah Ta'ala fi jawarihi. Siapa yang yakin Allah perhati apa, Allah mengawasi, memerhati, mengetahui segala yang terlintas dalam pemikiran dia, maka dia tak fikir yang kotor, yang dosa, yang buruk, maka luaran dia akan terpelihara daripada buat dosa, buat kotor, buat benda buruk. Itu bab muraqabah. Begitu juga ketika kita duduk dua orang, Allah ketiga. Ketika duduk tiga orang, Allah yang keempat. Ketika duduk 100 orang, Allah yang ke-101. Nah, abang kata, duduk seorang ke, duduk 100 orang ke, jangan kita lupa Allah mengetahui apa yang kita buat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW habang kat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma dhannuka bisnaini ya Aba Bakrin Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Jangan kau sangka wahai Abu Bakar bahawa kita berdua, Allah lah yang ketiga. Dalam kitab Dalilul Falihin kata,
kalau musyrikun Mekah itu melihat atas kepala kita, nescaya dia akan nampak kita. Dalam dalil Falhin kata, fi talabina fa'amahumullah. Kalau mereka tengok juga, Allah akan jadikan mereka tak nampak kita. Allah jadikan mereka buta daripada nampak kita. Kenapa? Kaifa tusbiru syamsa muqlatun amya'u. Bagaimana boleh nampak akan matahari oleh mata yang buta. Jadi mata mereka terang pun, kalau mereka tunduk, Allah Ta'ala jadikan tak nampak pada masa tu, mereka tak boleh buat apa. Sebagaimana tak nampaknya kecantikan cahaya Islam di dalam hati Abu Lahab, Abu Jahal, yang difirmankan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim, Allah dah tutup hati mereka sehingga mereka jadi kafir. Dan difirmankan oleh Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata mereka tidak buta, tetapi hati-hati yang berada di dada mereka lah yang buta. Jadi orang buta ni tak nampak apa. Kalau mata dia buta, hati dia terang, dia jadi orang yang istimewa. Mata tak nampak, hati hafal Quran. Kalau mata tak nampak, hati hafal lagu, jadi penyanyi. Kalau mata tak nampak, hati hafal Quran, jadi hafiz, orang yang hafal Quran. Tu kalau mata buta. Kalau sebaliknya mata nampak tapi hati buta, tak nampak Islam terus. Tak nampak Islam ni agama yang betul, maka mereka jadi orang yang kufur kepada Allah dan Rasul. Berapa ramai orang yang matanya terang tapi hatinya buta. Di pekan-pekan ada, di taman-taman ada. Bila mereka tak memeluk Islam, mereka adalah orang yang hati mereka buta. Mata mereka cerah, tubuh badan mereka sihat. Pagi-pagi kita bangkit mayang subuh, mereka jogging. Belum subuh keluar jogging dah. Sihat tubuh badan. Tapi hati buta, siapa tak masuk Islam. Quran kata terang dalam Quran, innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya hati itu tidak, mata itu tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi hati yang berada di dada manusia itulah yang buta. Ayat ni juzuk apa? Juzuk 16 ke juzuk 17? Ayat yang menyatakan mata tidak buta tetapi hati yang buta. Jadi kalau mereka tunduk pun, Allah Ta'ala boleh jadi mata mereka buta. Sebagaimana hati mereka sedang buta sekarang. Kenapa buta? Mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Maka kita memerlukan hati yang hati yang terang. Sebagaimana kita nak ada mata kita yang terang, kita nak ada juga mata hati yang terang. Mata hati yang terang nama dia basirah. Mata yang terang nama dia basar. Basar mata luaran, basirah mata hati dalaman. Maka kita baca doa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkan hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Kama nawwartal arda binuri syamsik. Sebagaimana Engkau telah menerangkan muka bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Abadan abada. Bagi terang mata hati kami ini selama-lamanya sampai mati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan sebab rahmat Engkau, wahai Allah, Tuhan yang maha belas kasihan daripada segala makhluk yang bersifat belas kasihan. Doa ini ditulis di dalam kitab Hidayatus Salikin, dibaca lepas semayang isyraq, semayang sunat isyraq. Lepas terbit matahari, semayang sunat isyraq, baca doa tu. Tak mau baca doa pada masa tu, baca bila-bila masa. Pas semayang 5 waktu pun boleh. Minta hati yang terang dengan diterangi oleh cahaya petunjuk Allah. Ataupun doa yang kita baca sewaktu nak pergi masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya.
Jadi hati terang ini, ubat terang hati kena cari, kena minta, kena amal. Ubat terang hati lagi baca Quran dengan tengok makna. Ubat terang hati lagi sembahyang tahajud. Ubat terang hati lagi berdoa di waktu sahur. Ubat terang hati lagi rajin mengaji. Rajin duduk dengan orang baik-baik, hati terang. Ubat terang hati lagi makan yang tidak berlebih-lebihan. Ubat terang hati lagi mencari sumber yang halal dalam rezeki kita. Kalau sumbernya haram, hati tak jadi terang, jadi gelap. Duk makan duit rasuah, duk makan duit curi hak orang, duk makan buah balas hak orang. Yang tu hati payah nak jadi cerah, duk gelap di situ lah. Pasal makanannya sumbernya haram. Ubat terang hati lagi rajin istighfar. Ubat terang hati rajin ziarah kubur. Ubat terang hati rajin tengok orang-orang sakit nak mati. Untuk kita ambil pengajaran, teruknya kau ni nak mati. Esok aku tak mau mati teruk macam dia, aku nak mati senang. Aku nak buat baik supaya Allah mati bagi aku mati mudah. Dalam doa yang berbunyi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan daku dalam menghadapi kesusahan, penderitaan mati. Saya tak mau saya mati teruk, saya nak mati senang. Tengok orang mati kadang-kadang menjadi keinsafan kepada kita untuk kita berdoa kita mati mudah dan kita beramal untuk mati dengan mati yang senang, tak teruk macam sebahagian manusia. Itu di antara ubat-ubat terang hati ataupun ubat-ubat yang menyihatkan hati kita, yang perlu kita amaikan. Sembahyang tahajud, terang hati. Doa waktu tahajud, terang hati. Baca Quran, lepas tu tengok makna. Baca ayat Quran, baca makna, ubat terang hati. Jadi senang kita nak baca. Sehari satu ayat ke dua ayat, baca ayat satu ayat, tengok maksud. Baca satu ayat, tengok maksud. Ilmu kita dapat, ayat kita ingat, dalam masa yang sama hati kita terang. Dalam sebuah kitab dia kata qiraatul Quran nazaran. Baca Quran sambil melihat Quran itu membawa kepada terang hati. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim kata ubat terang hati itu mata kita rajin tengok Quran. Ada masa lapang tengok ayat Quran. Walaupun satu ayat, dua ayat kita tengok. Lepas tu kita tengok tafsiran dia pula. Ayat ni maksud dia apa, ayat ni maksud dia apa. Nak tengok ayat hak panjang-panjang, hak besar-besar mungkin kita rasa payah kerana nak baca pun merangkak. Kita mula tengok juzuk 30 dulu. Surah-surah yang kita rajin baca. Qul huwallah apa maksud? Qul maksud apa? Huwa maksud apa? Allah maksud apa? Ahad maksud apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Kita baca satu ayat, tengok satu makna. Qul a'udzu birabbin nas. Inna a'tainakal kautsar. Pendek-pendek dulu cari. Surah yang pendek-pendek. Inna sesungguhnya kami a'taina memberikan kepada engkau al-kautsar akan kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka sembahyanglah kamu li rabbika kerana Tuhan kamu, wanhar dan sembelih korbanlah. Jadi kita faham secara ringkas. Ayat ni suruh kita sembahyang kerana Allah. Ayat ni juga suruh kita sembelih korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau dialah yang terputus, yakni terputus daripada rahmat Allah. Kita baca ayat, kita baca makna. Kita baca ayat, kita baca makna. Itu ubat terang hati. Nak baca juzuk 13, juzuk 17, itu lambat. Kita baca merangkak kokak-kokak. Kita baca hak kita ingat selalu. Kita qul huwallah kita ingat. Qul falaq kita ingat. Wadduha kita ingat. Alam nashrah kita ingat. Alhaakumut takasur kita tahu. Baca ayat-ayat lazim dulu. Kerana tu ubat terang hati nak bagi kita baca Quran faham makna. Tafsiran apa nak bagi boleh baca? Hak mudah baca fahamnya tafsiran pimpinan Ar-Rahman. Saya order kemarin dulu ke apa? 30 buah. Mungkin hari ini ataupun esok, minggu ni mungkin sampai. Ada seorang hamba Allah belah ustaz, cikgu. Dia beritahu kat kawan dia, kawan saya.
Suruh tanya sekolah, Ustaz nak guna Quran tak? Bagi belajar banyak baca. Saya kata Quran ada dah. Kalau nak hantar mai Quran terjemah kami nak baca. Buat majlis tadarus baca Quran, baca makna, baca Quran baca makna. Hak tu boleh nak hantar. Dia pun suruh saya order. Saya pun order 30 buah. Sebuah RM55. Tafsiran Pimpinan Ar-Rahman. Mungkin sehari dua tak hari ni, esok atau lusa sampailah buku tu. Jadi masa lapang bahasang ke 2-3 minit lepas lohong ke 3-4 minit, lepas isya ke 2-3 minit sementara nak tidur, kita ambil Quran yang ada makna tu, kita baca, tengok makna, baca tengok makna, sambung sampai habis 30 juzuk. Payah nak buat hak panjang-panjang, buat hak pendek-pendek dulu. Ambil surah yang pendek-pendek, inna a'tainakal kautsar idza jaa nasrullahi wal fath tabbat yada abi lahabin wa tab. Qul a'udzu birabbin nas. Baca tengok makna, baca tengok makna. Baca makna. Bila kita kerap buat, ulang-ulang lama-lama kita ingat, itulah yang akan menjadi bekalan untuk diri kita dan untuk masyarakat. Kerana kita baca dengan kita faham makna dia, walaupun kita tak ingat ayat dia. Kerana orang hafal Quran ni kata ulama ada dua jenis. Satu hafal lafaz Al-Quran, satu hafal makna Quran. Hak mengapai makna, hak mengaji maksud bahasa Arab. Hak mengapai Quran, dia mengapai Quran saja, makna dia tak mengaji. Hak bagusnya hak hafal dua-dua. Quran pun dia hafal, makna pun dia ingat. Hak tu paling baik. Hak satu lagi hafal Quran, makna tak tahu apa. Hak satu lagi hafal makna, Quran tak ingat. Jadi hak kalau kita duk rajin tengok tafsiran makna, kita akan masuk dalam golongan ni. Golongan Quran tak ingat 2-3 ayat lah, tapi makna tahu. Ketika kita perlukan, sama ada nak mengajak orang ataupun kita nak baca kitab, kita akan dapat mengulang kembali, ingat kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi kena ada masa untuk mempelajari, tadabbur, meneliti maksud ayat Quran, kerana ia merupakan ubat untuk mendatangkan hati yang terang. Jadi kata ulama, wa kaifa tusbiru syamsa muqlatun amya'u, dalam kitab Dalil Falihin, bagaimana melihat akan matahari yang terang itu oleh mata yang buta. Mata buta pitak tengah panas, dia tak nampak apa juga. Matahari yang terang pun dia kata gelap juga, kerana mata dia buta. Maka kita tak mau mata kita buta, nak mata terang, kita nak juga hati yang terang. Kalau kita baca dalam kitab Taqrirat Sadidah, dia kata apabila mendengar perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dibaca oleh Tok Bilal, maka dia jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia baca doa marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kucup jari dia buah di mata dia, supaya mata dia terang. Dulu-dulu orang beramai, orang tua-tua dulu-dulu beramai, kita lah tak jumpa. Tapi ada amalan tu, supaya mata terang. Kerana disebut itu, selamat datang wahai kekasihku dan penyejuk mataku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang dibaca ketika azan. Ketika 2 kali mendengar bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dibaca oleh Tok Bilal. Nanti kita tengok dia punya lafaz dia secara pasti untuk kita ketahui. Di samping ada makanan-makanan bagi cerah mata, seperti makan ubi carrot. Sebahagian dia sebut ubi carrot tu bagus untuk mata. Itu di sudut pemakanan. Macam Peria kata atau bagus untuk kecil manis. Ada dalam buku perubatan moden, ada dalam buku perubatan yang tradisional. Qala wa kaifa tubsiru syamsa muqlatun amya'u, bagaimana boleh nampak akan matahari oleh mata yang buta. Jadi kalau mata buta tak nampak matahari, hati buta tak nampak kecantikan cerahnya Islam. Jadi kita mengaji memerlukan hati yang terang. Hati terang itu dapat melalui jauhi maksiat dan melakukan ketaatan, di samping kita rajin baca Quran, di samping kita rajin sembahyang tahajud dan sebagainya. Qala, hadis yang seterusnya
Panjangnya ni. Tak apa, kita baca cara ringkas dulu. Hadis yang ke-9, Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, namanya Hindun ibnu Abi Umayyah Huzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu bahwasanya Nabi SAW apabila nak keluar rumah, baginda membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ini panjang. Hak kita baca hak pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hak tu hak pendek. Hak panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu, an adilla, daripada aku menjadi sesat, au udalla, atau aku disesatkan oleh orang lain. Saya keluar rumah ni, saya tak mau saya sesat dan saya disesatkan. Tak kira sesat jalan ataupun sesat dalam kehidupan. Bila seorang tu menolak ajaran Islam, dia pegang dengan ajaran yang bercanggah dengan Islam, dia sesat dalam kehidupan. Sesat nak pergi syurga tak boleh, kona pergi ke belah lain. Saya tak mau dua jenis sesat. Sesat jalan dengan sesat dalam kehidupan. Bila seorang tu ikut ajaran sesat, maka dia duduk dalam kemurkaan Allah. Dia menunggu siksa Allah di akhirat kerana dia sesat daripada jalan ke syurga. Saya keluar pada rumah, saya tak mau saya menjadi sesat dan saya disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzalla, atau saya tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, atau saya salah, atau saya dibawa kepada benda yang salah, yakni dosa maksiat. Au adlima au uzlama, atau saya melakukan kezaliman atau saya dizalimi. Saya tak mau buat naya kat siapa-siapa, saya tak mau orang buat naya kat saya. Itu au adlima au uzlama. Yang terakhir, au ajhala au yujhala alayya. Au ajhala, atau saya jahil tentang kewajipan. Au yujhala alayya, ataupun saya dijahilkan oleh orang lain. Saya lindung daripada sesat dan disesatkan, tergelincir dan digelincirkan, zalim dan dizalimi, jahil dan dijahilkan. 4 perlindungan yang dibaca ketika kita nak keluar rumah. Doa ni kita tulis dalam kitab azkar yang terbaik tu. Yang terbaik itu doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Doa kedua, wala haula wala quwwata illa billah. Doa kedua, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall, sampai habis. Yang disebutkan di sini. Tinggal kita nak baca ataupun tak baca saja. Jadi doa ini mengandungi 8 perkara yang kita tak mau sewaktu kita nak keluar rumah. Nabi SAW bila nak keluar rumah, baginda membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah, ya Allah, dengan nama Allah aku bertawakal, aku berserah kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu, an adilla, daripada aku menjadi sesat, au udalla, atau aku disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir daripada jalan yang lurus, jalan yang betul, au uzalla, atau aku digelincirkan, au azlima, atau aku melakukan penganiayaan, atau aku melakukan kezaliman, au uzlama, atau aku dizalimi, au ajhala, atau aku melakukan perkara jahil, atau aku jadi jahil, jadi bodoh, jadi tak tahu, au yujhala alayya, atau aku dijahilkan oleh orang lain. Kita minta lindung daripada 8 perkara di luar rumah.
Tak mau sesat, tak mau disesatkan. Tak mau salah, tak mau disalahkan. Tak mau zalim, tak mau dizalimi. Tak mau jahil, tak mau dijahilkan oleh orang lain. Doa yang bagus supaya dalam tu ada tawakal dan ada berlindung daripada 8 perkara sewaktu kita keluar rumah sehingga kita pulang ke rumah kita kembali. Masa pun tidak mengizinkan, kita berhenti tani dulu. Ada lagi 1-2 hadis saja, 2 lagi. 10 dan 11 untuk kita selesaikan tajuk al-yaqin wa tawakkul. Setelah 2 hadis ni kita tamatkan, mungkin kita akan petik beberapa ayat Quran yang ada kaitan dengan tawakal ini seperti mana yang kita telah bicarakan dalam bab taqwa hari itu. Kita berhenti tani dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.